وعلى آله وصحبه وسلم. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa li jami'il anbiya wal ulama wasyuhada wassalihin fil bar wal bahri ajma'in thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ila asatidatina wa li talamidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syaulillahi lana wa lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa 'ilma. Wa sakharna ma'a Dawudal jibalu sabbihna wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya Rabba Musa wa Harun wa ya Rabba Ibrahim wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Allahumma rizqna al-fahma wal ilma wal hikmata wal aqla wal hifza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, ahli jemaah yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah katsiran thayyiban mubarakan fih. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah karunia, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, memberi peluang kesempatan untuk kita meneruskan kehidupan di alam dunia ini, untuk kita membina kehidupan di akhirat dengan kita melakukan ketaatan, kita melakukan amal-amal kebaikan sebanyak mungkin dalam kesempatan masa, peruntukan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dengan harapan kita sentiasa berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Firmanullah Subhanahu wa taala, qala ta'ala wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila shalihan thumma ihtada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat suci Quran, wa inni laghaffarun liman taba, dan sesungguhnya aku, kata Allah, laghaffarun ialah yang amat mengampunkan, laghaffarun liman taba bagi mereka, kepada mereka yang bertaubat. Mereka yang bertaubat dalam kehidupan dia, maka Allah Subhanahu wa taala ialah zat yang maha pengampun. Wa amana, dan dia beriman, wa amila salihah, dan dia juga beramal, mengerjakan amal-amal yang soleh. Tsumma tada, kemudian dia sentiasa mengikut hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tsumma tada akhadha bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Dia sentiasa mengikut jalanan tunjuk ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka inilah yang menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempatan pada pagi yang berbahagia ini, jadi suka saya kongsikan beberapa hadis yang kita akan petik daripada kitab karangan Imam Bukhari rahimahullahu taala, iaitu Adabul Mufrad. Adabul Mufrad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ina bi'ulumihi wa ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Wa bihi annahu qala, Musa menceritakan kepada kami, ia berkata, Hammad yakni ibnu Salamah menceritakan kepada kami dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah dari Sa'id bin Yasir dari Sa'id bin Yasar radhiyallahu rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillah wadhillati wa a'udzubika an azlima aw uzlama. Jadi satu doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa. Jadi Nabi sendiri, doa ni Nabi sendiri baca. Apa Nabi baca? Allahumma inni a'udzubika minal faqri. Ya Allah, wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran. Jadi Nabi minta berlindung daripada Allah, minta berlindung dengan Allah daripada sifat fakir, kekurangan dan kehinaan. Tu fakir. Maknanya fakir ni banyak sudut. Fakir, kalau kita kata fakir ni orang yang berhajat. Fakirun, orang yang berhajat. Iftiqar. Jadi kalau ikut darjat kemampuan, fakir ni di bawah miskin. Bawah miskin, mana teruk lagi lah. Nampak tak? Kalau kita kata orang yang sayang harta dia, orang yang sayang harta kedekut. Atas kedekut tu bakhil. Darjat dia bakhil tu berat lagi lah. Bakhil. Jadi kalau miskin ni kira susah dah hidup. Bawah pada miskin fakir, tok fakir dia panggil. Jadi kalau begitu Nabi minta elak, minta jauh, minta berlindung dengan Allah daripada sifat kefakiran. Cumanya fakir ni, kefakiran, kesusahan luas. Maknanya bukan semestinya dikatakan miskin harta, tidak. Bila kata miskin, dia ni miskin, makna tak ada duit. Tu segera faham. Yang kita segera fahamnya miskin tak ada duit. Sedangkan bila miskin ni orang susah. Susah ni banyak sudut. Nampak tak? Kalau kita kata tak ada ilmu, dia panggil miskin ilmu. Miskin harta benda tu secara umumnya. Jadi maknanya banyak perkara lah, banyak sudut. Jadi fakir ni luas, ataupun miskin pun luas. Jadi Nabi minta secara umumnya, Nabi minta berlindung daripada kefakiran, kekurangan dan kehinaan, dan aku berlindung denganmu dari perbuatan menzalimi atau dizalimi. Jadi selepas pada minta berlindung, a'udzubika minal faqri wal qillah wal qillati wadzillah. Jadi qillah yang ni sedikit. Sedikit pada sudut apa? Iaitu dalam bentuk kebaikan. Jadi sedikit ni mana dalam sudut kebaikan, pada pihak kebaikan. Maknanya biar kaya, biar mewah dalam kebajikan, dalam amal ni masya-Allah. Jadi biar banyak buat amal. Pelbagai jenis amal dalam agamanya yang kita boleh amalkan, pelbagai bentuk, pelbagai rupa. Banyak perkara amalan yang kita boleh laksanakan. Maka buatlah sekadar kemampuan kita dengan pelbagaikan amal. Tak ada kita simpan hanya satu amal saja. Dia ni minat, jenis minat istighfar, selawat pun tidak, tasbih pun tidak. Jangan begitu. Maknanya kita pelbagaikan amal kita. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang mendatangkan satu amal dengan satu kebaikan hasanah, falahu asyru amsalha, maka Allah Ta'ala ganjarkan kepada dia
10 kebaikan. 1 ganda 10. Maka kita pelbagaikan anwa'ul amal, mana pelbagaikan macam-macam amal, pelbagaikan amal, bentuk-bentuk amal. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jala kalau semayang sunat pun kita tengok. Bila semayang sunat dalam seharian, macam-macam jenis semayang. Dari semayang isyraq, semayang isyraq, cuma kita tak ma'ruf manalah tempat kita ni. Lepas syuruk, selepas syuruk, kata 15 minit atau 20 minit tu masuklah syuruk. Maknanya masuk solat sunat isyraq. Waktu duha tu kira-kira setengah jam. Jadi setengah orang dia ihtimam, setengah orang dia jaga sungguh. Nampak tak? 4 rakaat sembahyang sunat isyraq. Cerah. Isyraq ni syuruk mana cerah. Jaga sunat isyraq. Kemudian duha pula sebanyak-banyak 8 rakaat, sebaik-baiknya rubu'un nahar. Maknanya 1/4 siang hari. Maknanya subuh dengan zuhur tu bagi 2. Subuh dengan zuhur bagi 2 tu tengah. Tu dipanggil rubu'un nahar. 1/4 daripada siang hari waktunya. Semayang pula duha sekurang-kurang 2 rakaat. Tu makna sunat pagi. Kemudian sembahyang fardu diapit oleh rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Qabliyah ba'diyah. Tu jaga pula qabliyah ba'diyah, qabliyah ba'diyah. Jaga sungguh-sungguh. Biar cukup sehari 12 rakaat muakkad, 12 rakaat atau 10 rakaat. Jadi maknanya jaga, itu yang dituntut kuat. Kemudian sunat taubat, sunat awabin bainal isya'aini, antara maghrib dengan isya'. Sunat awabin sebaik-baiknya buat 6 rakaat. Tu sunat awabin. Lepas fardu maghrib, ba'diyah maghrib, buatlah awabin, usolli sunnatal awabin rakaatain lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat awabin 2 rakaat. Qul ya qulullah, qul ya qulullah. Comel dah tu. Maknanya masa kita ada kesihatan tubuh badan Allah bagi, tinggal lagi nak beramal. Fa'malu, maka beramallah sekalian kamu. U'budu, maka ibadahlah sekalian kamu. Tu makna sembahyang sunat tu. Malam tu lagi macam-macam sembahyang boleh buat. Lepas isyak bebas masa panjang. Nampak tak? Nak pelbagaikan amal. Sudut baru sembahyang tu. Sembahyang pun dah macam-macam. Sembahyang sunat taubat malamnya, sembahyang sunat witir, tentu dah satu kelaziman witir, jangan tinggal witir. Autiru ya ahlal Quran, Nabi kata. Witir oleh sekalian kamu, hei ahli Quran. Nampak tak? Buat witir. Amal penutup ibadah solat kita. Tidur awal, tak ada apa-apa urusan, tidur awal, kunci jam awal pula. Tu nampak tak? Pukul 5:30 tu dah bangun, Masya Allah. 4:30 kalau rajin lagi, awal lagi. Istighfarnya, solat tahajudnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebahagian daripada malam itu maka tahajud olehmu nafilatan lak, sebagai tambahan. Banyak dah buat siang hari tu, tambah lagi malam tu. Tu tengok. Maknanya pelbagaikan amal kita ni supaya jangan miskin amal. Sedekahnya sedekah, sudut harta pun kita sedekah, tenaga pun kita sedekah, makna khidmat bakti. Fikir-fikiran kita pun kita ada sedekah, maknanya ada cadangan-cadangan, rancangan-rancangan yang terbit, yang tercetus daripada minda kita. Kita cadang, bagi banyakkan saranan-saranan, cadangan untuk menambah baik apa-apa perkara lah. Tu sedekah juga buah fikiran kita. Kalau ada ilmu, kita bantu pada sudut ilmu, sedekah. Pelbagaikan sedekah. Allahu Akbar, zikir, wirid, macam-macam jenis zikir. Tasbih pun boleh, tahmid boleh, takbir boleh, istighfar boleh, selawat. Tu pelbagaikan bentuk amal yang berselisaniyah.
yang pada sudut lidah. Tu maka kalau ambil wuduk, kalau ambil wuduk, sunat wuduk antara kita masuk air ke hidung dan mulut. Kan? Dia ada sunat sebelum ambil wuduk, kita masuk air mulut dan juga hidung, dia panggil madmadah wal istinsyaq. Madmadah kumur, istinsyaq masuk air ke hidung. Nampak tak? Di antara masuk air ke mulut dan hidung, yang mana dulu? Kalau sunat wuduk, aturan sunat wuduk masuk air ke mulut dengan hidung, yang mana dulu? Mana dulu? Hidung dulu. Masuk air mulut dengan hidung, dia ada tertib yang mana dulu? Kedua-dua sekali jalan. Jadi maknanya madah dulu, kumur-kumur dulu, tertib. Maknanya dia bawa kata masuk air kumur-kumur, paling kurang melalukan air. Krok keluar. Dia kemudian masuk air hidung pula. Jadi hikmah dia pasal apa? Kena mulut dulu. Hikmahnya kerana mulut ni lah sumber pahala banyak dan banyaknya sumber dosa. Tu hikmah. Maknanya mulut ni banyaknya perbuatan yang membawa kepada pahala, dan juga sebab mulut ni lah ramai tergelincir masuk neraka, jadi bersihkan mulut dulu. Lepas ni kita nak baca Quran, lepas ni nak semayang, lepas ni nak berzikir, basuh mulut dulu. Adapun hidung tak banyak peranan dia. Pada sudut amal tak banyak peranan dia, nak bau-bau. Nak bau-bau minyak-minyak wangi lah kalau nak bau. Tu faedah dia. Jadi mulut ni banyak tujuan dia. Jadi kalau begitu basuh mulut, hikmah. Tu maka kita perbanyakkan amalan yang keluar daripada mulut. Masya Allah. Jadi Nabi minta berlindung, wa a'udzubika minal qillati, daripada sedikitnya amal. Kita ni berasa banyak buat amal ke sedikit kita sendiri? Kita rasa kita banyak buat amal ke sedikit? Satu hari Allah bagi 24 jam, amal kita banyak mana? Banyak mana amal kita, saki-baki sudah tentu kita lalai. Nampak tak? Kita lalu semayang 5 minit. Waktu zuhur sampai ke asar semayang 5 minit. Wirid-wirid dengan doa lebih kurang kalau seorang tu 4-5 minit je. Kalau seorang cepat. Kalau ramai ni ikut imam beranjur dah. Jadi panjang sikit. Katalah 15 minit habis semayang dengan doa, dengan wirid zikir doa, habis 15 minit. Nak tunggu daripada zuhur sampai ke asar tu apa jam pula? Pukul 1.45 lebih kurang habis, 1.30 masuk waktu dah. Pukul 2 lah kita kata lebih kurang, 2 sampai ke 4.40, 4.30, 2 jam setengah lebih kurang. Apa kita buat? Tu tengok. Tu time-time lalai dah tu. Time-time lalai tu, maka Allah Ta'ala suruh kita bangun beristighfar malam. Kerana apa? Akhirul laili li'annaha waqtul ghaflati walazzatun naumi. Bangun malam istighfar. Bangun istighfar sebelum fajar, kerana itu waktu apa? Waqtul lazzatin naum. Sedap masa tu, sedap lagi bermimpi. Nampak tak? Sedap tidur lah. Nampak tak? Sedap tidur. Kalau panas dia pasang kipas, tidur. Tak selesa panas, pasang kipas. Kalau tak cukup sejuk, dia tambah kelajuan dia. Tak cukup lagi aircon dia, tidur mula tak pakai aircon. Panas ni pasang aircon, sejuk sikit, nak tambah sedap tidur pagi. Nak bagi tambah sedap layan tidur tu. Bahasa ada nyamuk, cari kelambu, cari selimut. Tak nak kena seko pun nyamuk. Sayangnya kulit dia tu, nak tidur dengan nyenyak tanpa sebarang gangguan, nyamuk seko pun tak boleh kena. Nampak tak? Tu pasang ubat nyamuknya, kelambunya, tak boleh ganggu. Dia tidur, kena tidur sempurna. Allahu Akbar. Ada orang setengah biarlah kena nyamuk boleh bangun tahajud. Ada juga. Tu maka ulama-ulama dulu, ahli-ahli ilmu dulu tidur pakai buah nyo tu. Tidur pakai buah nyo, dia buat lekuk sikit buah nyo tu. Kan? Atau biar buah nyo tu begitu. Jadi jatuh kepala bangun, Allahu Akbar. Tahajud selalu dah.
Nampak tak? Maknanya tidur dia tu bukan maksud nak tidur nyenyak, sedap tidur, tapi tidur ni sekadar berehat. Bila sedar bangun terus nak ibadat. Tu tengok. Maksud tidur dia, tujuan kita. Tu tengok orang nak tidur pun niat tidur dia nak apa. Ni tidur masya-Allah dengan bantal secukupnya. Support pillow dan lock pillow ada belaka tu. Nak bagi sedap, letak kepala tu letak kepala 8 jam terus jalan. 8 jam terus jalan. Tidur ni memang sedap dah, landing sedap dah. Nampak tak? 8 jam jalan. Takut jalan terus tak bangun-bangun pun ada. Nak sedap sangat. Tak pakai tak bangun-bangun terus. Tu niat dia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itu makna Nabi minta berlindung daripada sedikitnya amal. Daripada sedikitnya amal. Kita kena ingat Allah, sentiasa kena ingat Allah. Tak ada dah sekarang ni. Waktu ujian, ujian cobaan dunia sekarang ni semakin kuat, maka kita kena ingat Allah Ta'ala makin kuat pula. Satu orang kalau kerja security ataupun pejabat, satu orang masuk pejabat, dia masuk pejabat secara umumnya masuk pejabat, kerja duduk pejabat tu berapa jam? Berapa jam pejabat? Duduk pejabat berapa jam biasa kerja? 8 jam standard ya. Standard 8 jam normal kan. Apa-apa kerja biasa kelang ke, pejabat kerani ke, 8 jam. Baik. Kalau orang kerja security berapa jam? Security 12 jam, masya-Allah. Kan? 12 jam, setengah hari duduk atas bangku dia, duduk dekat dekat apa ni? Bilik dia tu security ni. Allahu akbar, mujahadah 12 jam tu. Kan? 12 jam setengah daripada satu hari. Kalau yang tak biasa kerja security tak boleh. Dia panas punggung tak boleh. Gelisah. Tu security. Tapi kekuatan Allah bagi masya-Allah lah. Bukan calang-calang orang boleh jadi security ni. Dia ni duduk masa lama dah situ, kemudian dia kena bersedia. Berlaku satu-satu hal ke, ada isu ke apa ke, dia kena bertindak, kemudian tenaga dia kena secukupnya. Senapang standby dah situ senapang. Kalau duk pakai senapang tipu pun duk ingat senapang betul dah. Nampak tak? Tapi masa dia kena duduk dekat kaunter dia tu, security, mujahadah 12 jam. Tapi itulah khidmat dia nak menjaga keselamatan. 12 jam tentu dah pernah ada di situ. Kalau apa-apa berlaku dia tak ada situ, salah dia dah. Dia bersalah. Mana 12 jam masa dia di situ. Kalau main bola berapa jam? Main bola atas padang berapa jam? Berapa jam main bola? Kalau pertandingan lah, kita tak kira lah. Kita kadang 10 minit ya, pancit dah, keluar lah. Itu kita dah penat, tangguh lah. Orang pijak kaki kita, gaduh, tak mau main dah. Ni orang main kat stadium tu, pertandingan berapa jam dia main? Separuh masa berapa minit? 40 minit kan, separuh masa. Sama sesi kuliah kita 45 minit. Kita kuliah habis satu topik, dia pun habis separuh masa main bola. Tu sama sesi kuliah 45 minit. Kalau dia tukar main bola 45 minit, tukar kuliah perdana malam tu, masya-Allah. Kan? Banyak ilmu boleh datang sifat takwa. 40 minit sesi kedua pula, rehat 5-10 minit. 45 jadi 90 minit. 1 jam 60 minit, 1 jam setengah saja atas padang tu berlari tu. 1 jam setengah tu tempoh berlari. Tambah masa kecederaan lagi 5 minit. Masya-Allah. Kat 2 jam duduk atas padang tu. Yang hure go tu pun 2 jam juga. Masa dia tu, masa peruntukan. Baik. Makna di padang bola stadium tadi 2 jam. Security lebih kurang 12 jam. Kilang 8 jam, tambah lagi OT dia tu, jabat 8 jam. Itu masa, komitmen masa. Baik. Jadi orang yang nak ingat Allah berapa jam? Kita nak ingat Allah Ta'ala satu hari berapa jam pula?
Berapa jam kita nak ingat Allah? Satu hari berapa jam kena ingat Allah? Tak apalah tadi main bola 2-3 jam, duk jabat 8 jam, tak apa, selesai dah tu. Kita nak kena ingat Allah berapa jam satu hari? Berapa jam ingat Allah? Budak-budak tahfiz berapa jam satu hari ingat Allah? Ada 2 jam ke 3 jam ke? Waktu zikir berapa jam? Kita kena ingat Allah sepanjang masa kita sedar. Sepanjang masa kita sedar, khabar waras ni, sedar je kena ingat Allah. Bangun pagi je, sedar daripada tidur je, alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ingat, terus ingat. Bangun, nak ingat, nak bangun kalau awal tu tahajud ke, ataupun nak pergi sembahyang subuh ke, nak wuduk ke, lepas sembahyang nak zikir, nak wirid, kemudian nak baca Quran sikit ke, nak duduk kuliah ke, nampak dah duha, nak pukul berapa duha, nampak tak? Kalau ada harta ini nak belanja siapa ke, nak sedekah ke, mana sentiasa dah ingat Allah, ingat amal ni. Hati sentiasa mengingati Allah, takarub ataupun kita mulahazah, muraqabah, sentiasa dah ingat Allah. Tak adalah waktu lalainya. Apa kerja buat kita? Sentiasa mengingati Allah. Allah Sami', Allah Basir, Allah Alim. Allah sentiasa wujud, Allah Ta'ala melihat, Allah mendengar, Allah memerhati kita. Hati dah teringat Allah, sentiasa dah. Melainkan tidur je kita tak ingat Tuhan. Nampak tak? Tidur tu masing-masing lah. Nak pergi alam mana-mana masa tidur, macam-macam channel tidur ni. Nampak tak? Terbang pun ada. Nampak tak? Duduk dalam laut pun ada time tidur ni. Macam-macam aktiviti tambahan tidur, halalan thayyiban. Nak jadi mat kilau pun ada. Tu dalam tidur jadi mat kilau. Nampak tak? Dalam tidur jadi mat kilau. Tapi keluar tu tengok nak jadi pendekar dah rasa. Keluar panggung semua berasa nak jadi pendekar. Tapi balik rumah dengar azan tak keluar-keluar, komat dah tak keluar-keluar lagi. Tu pendekar dah, pendekar dalam panggung wayang. Allahu Akbar. Ni Nabi minta berlindung dengan Allah daripada sedikitnya amal. Jadi kita banyak amal dah. Tak cukup dah amal kita buat banyak tu pun tak cukup-cukup. Apa lagi kalau kita buat lebih kurang amal, rajin buat, malas tinggal. Jadi bersungguh pada amal. Wazillati, ingat, sentiasa kena ingat Allah. Mulut kita basah, lisanan zakiran, sentiasa berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir sebanyak-banyak mungkin, sepanjang masa. Itu zikir yang umum. Kalau ada zikir khusus lagi baik. La ilaha illallah satu hari yang kurang 300 kali. Pokoknya paling kurang 300 kali, jangan kurang. Dalam majlis ke, jama'i ke, fardi ke, personal, satu hari yang kurang 300 kali. Istighfar yang kurang 100 kali. Amal kita tu cek masa sendirilah. Banyak masanya tak isi je. Nampak tak? Cari biji-biji tasbih biar ada. Duk sandar, tu berzikir kepada Allah. Ni amal kita ni, hak kita dengan Allah. Tak, sambil-sambil main carrom tak apa, pegang biji tasbih sebelah, masya-Allah. Tak, tangan sebelah tu siap tu attack tu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nampak tak? Tak rugilah ni. Bila kata, ni waktu waktu riadah ni, waktu main carrom ni, tak ada dah Allah Ta'ala, tak ada. Ni carrom ni. Tak. Mana biji tasbih duk tangan sebelah tu jaga. Zikir. Supaya tak lalai. Barulah masa kita ni orang lain lalai-lalai sungguh. Riadah kosong dia tu. Tapi kita tak berzikir sambil beriadah. Beriadah sambil berzikir. Mana berzikir tu sentiasa. Apa masalah? Tak. Tak apa, main bola pun pegang biji tasbih. Sambil berlari tu pegang biji tasbih. Wali sungguh dia ni. Tak. Main bola pegang biji tasbih tak berani dekat tu. Tak. Orang tolak kita libas dengan biji tasbih tu. Allahu Akbar. Zikir apa masalah? Nak ingat Allah.
Tu dia. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Jadi Nabi minta berlindung daripada sedikitnya amal dan zillah. Apa zillah? Yakni kerendahan yang disebabkan oleh kemaksiatan atau kerendahan terhadap orang kaya kerana kemiskinan dirinya. Jadi Nabi juga minta berlindung dengan Allah. Sudah tentu kita hanya minta perlindungan dengan Allah. Bila Allah Ta'ala bagi tahu fasta'iz billah. Fasta'iz billah, maka minta berlindung olehmu ya Muhammad dengan Allah. Ayat tu kena pada Nabi. Fasta'iz billah, maka berlindung olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam billah, dengan Allah. Maknanya Nabi pun Allah Ta'ala minta, Allah Ta'ala pesan, Allah perintah supaya minta berlindung dengan Allah. Tak ada dah tempat-tempat berlindung mana. Malja, tempat berlindung selain daripada Allah tak ada, tak mampu. Selain daripada Allah ni macam sarang al-ankabut, seperti sarang laba-laba. Orang minta berlindung selain daripada Allah, min dunillah kamatsalil ankabut ittakhadzat baita, seperti mana laba-laba yang berlindung dengan sarang dia tu. Rumah dia memanglah hebat. Laba-laba ni Masya Allah, Allah bagi ilham pada dia. Nak kata ilmu binatang, tak ada ilmu, ilham. Allah cetuskan ilham pada dia bagaimana dia nak buat sarang dia. Tu luar biasa Masya Allah. Maknanya elok, bulat, bentuk bulat dia tu kemudian bersambung. Kita nak fikir daripada mula sarang dia keluar daripada ponggong dia tu. Mula nak, kalau dia turun jatuh tu tergantung sampai ke bawah dah. Macam mana dia buat? Kalau daripada kayu palang tu, kalau dia nak buat, dia terus jatuh ke lantai. Tapi jatuh tu dia boleh tarik pula, boleh ikat dekat mana, kat tiang mana nak gantung dia punya sarang tu. Boleh naik balik macam mana, kemudian boleh bulatkan. Masya Allah, tak ada fikir dah kita. Teknologi dia tu. Teknologi Allah bagi. Semua laba-laba mampu buat sarang sendiri. Tak ada kata puak-puak dia ni, kalau ada 10 ekor, seekor tu engineer, seekor tu arkitek, yang lain tu kena upah dia. Tak ada. Semua boleh buat sendiri, Masya Allah. Kenapa tak? Tak ada kata wakil dalam ramai-ramai tu kelompok dia, ada seekor tu lah, dia lah juru buat sarang ni, yang lain tak pandai. Semua berkemampuan buat sarang masing-masing, dan sarang yang sama. Tengok, ilham Allah bagi, kemahiran yang dia boleh buat. Allahu Akbar. Jadi kalau begitu kita kata sarang dia tadi tempat jadi mangsa, tempat untuk dia perangkap mangsa, dan tak nampak kan, sekali tengok halus. Jadi di situlah kelkatu ke binatang-binatang yang terbang ni tersangkut, itu jadi mangsa dia. Dia pun belit sampai masa ngap sekali. Tu tengok. Jadi kita kata sarang ni tempat berlindung dia. Tempat berlindung dan tempat dia ni umpan mangsa dia, perangkap mangsa dia. Memang kehidupan dia dengan sarang lah. Berharap dengan sarang jelah dia. Mana pentingnya sarang bagi dia. Jadi siapa yang mengambil perlindungan selain daripada Allah, bantuan dia hanya selain pada Allah, bantu dengan makhluk. Aku ada masalah ni, si pula ni. Aku ada masalah ni, si pula ni. Nampak makhluk, nampak pembantu daripada kalangan makhluk semata-mata. Tak nampak bantuan Allah, tidak nampak kuasa daripada Allah. Maka tempat berlindung dia ketika itu, kata Allah Ta'ala, kamatsalil ankabut ittakhadzat baita, seperti mana laba-laba yang mengambil rumah dia, membuat sarang. Itulah maknanya sekali ngap je, ambil kayu, prap sekali hancur. Itulah perlindungan kamu. Maknanya selain daripada Allah, hancur, tak ada kekuatan. Allahu Akbar. Ni orang mukmin, orang beriman, kita kena bertumpu kepada Allah dalam gerak-geri kita, apa saja urusan kita ni. Fasta'iz billah, minta berlindung dengan Allah. Disyariatkan supaya kita sentiasa minta berlindung dengan Allah. A'udzubika tu ya Allah tu. A'udzubika tu maknanya minta berlindung dengan kau ya Allah.
Banyak kan. Kalau kita baca maksurat, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, tu pagi petang kena amal dah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, banyak kan tu. Daripada kejahatan syar, min syarri ma khalaq, apa-apa yang kau cipta ya Allah, kejahatan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa a'udzubika minaz zilla wa a'udzubika min an azlima au uzlama. Aku minta berlindung denganmu ya Allah daripada aku buat zalim dan ataupun dizalimi. Jadi hadis ini terdapat pengajaran kepada umat agar memohon perlindungan kepada Allah dari pelbagai perkara yang disebutkan dalam hadis. Anjuran agar memohon perlindungan supaya tidak berbuat zalim kepada yang lain atau dizalimi orang lain. Itu maknanya pengajaran hadis ini supaya kita sentiasa minta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Taala, kita pun di hujung-hujung daripada takwim Hijri 1443 hari ini berapa? 24 kan? 24 Zulhijjah. Qala Allah Ta'ala inna iddatash syuhuri 'indallah isna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum al-ayah. Di sisi Allah Ta'ala ada 12 bulan. Inna iddatash syuhur 'indallah isna asyara syahra. Sesungguhnya iddatash syuhur, bilangan bulan-bulan di sisi Allah. Maknanya bila di sisi Allah syar'i. Perkara ni syar'i, bukan rekaan, bukan ahli falak apa, tidak. Kiraan di sisi Allah bulannya syahra, nisbah bulan isna asyara ila 12. Fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari Allah Taala ciptakan langit dan bumi. Dan minha arba'atun hurum, sebahagian daripadanya ialah arba'atun hurum, ada 4 bulan yang diharamkan, 4 bulan yang dihormati, yang kena pelihara. Kata mufassir Zadul Masir dak surah Taubah ayat 36 ni, inna iddatash syuhuri 'indallah. Dia kata pentafsir kitab Zadul Masir, dia kata arba'atun hurum, iaitu 2 perkara yang diharamkan ataupun 2 perkara besar. 4 bulan tu apa dia? Bulan haram. Apa dia bulan haram? 4 bulan. Pertama bulan Muharram lah. Bulan Muharram, kemudian bulan Rejab, Zulqa'dah, Zulhijjah, 4 bulan. Sekarang ni Zulhijjah salah satu bulan haram. Kemudian Muharram, bulan haram pula. Street Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian bulan Rejab sebelum Syaban. Ini bulan yang diharamkan menumpahkan darah, berperang. Mengikut syaraknya dilarang berperang. Kalau peperangan berlaku sebelum masuk 4 bulan ni, kena break, kena stop. Dan puak-puak jahiliah pun sebelum tu lagi mereka meyakini ni tak boleh perang. Kehormatan ada bulan ni, mereka pegang dah situ. Kemudian bulan yang ditekankan, mengelakkan larangan Allah Ta'ala tu ditekankan. Jangan, maknanya kita terlibat dengan kemungkaran, kemaksiatan pada 4 bulan ni, itu lebih ditekankan. Dengan arti bulan 4 ni, bulan Muharram salah satunya ialah bulan peningkatan amalan. Bila tegahan Allah dilarang dengan satu penguatan, ada tekanan, tuntutan mengelakkan larangan Allah, maka di situ dituntut untuk melakukan banyak amal. 4 bulan inilah pada syaraknya. Itu makna kita pun sambut takwim hijri, at-takwimul hijriyu atau sanah hijrah, ulang tahun penghijrahan, perpindahan Nabi daripada Mekah ke Madinah, iaitu masuk 1444 tahun, 1444 tahun. Nisbah kita pun kita niatlah, azam kita tingkatkan kualiti iman dan amal. Kerana Nabi sebelum Nabi hijrah ni, Allahu Akbar, diancam, diseksa, dianiaya, dikhianati, dizalimi pelbagai sudut, tak boleh bertampak mana di Mekah ni kerana buat keputusan hijrah.
tinggalkan tanah suci kota Mekah. Bila perpindahan tu satu peristiwa yang besar dalam Islam, maka perpindahan Allah buka banyak perkara. Di situlah ada kemajuan, sudut ibadah semakin berkembang. Fasa di Mekah 13 tahun tu fasa akidah je, tekan akidah. 13 tahun tu akidah je, mantapkan iman, teguhkan iman. Kemudian sampai Madinah, mula dah ibadah, rancak ibadah, muamalah, munakahah, muasyarah, segala-gala sempurna di Madinah. 13 tahun tu akidah. Masya Allah, fasa yang pertama. Hari ni kita akidah lemah. Akidah kita, suasana akidah lemah masyarakat. Tengok apa jadi? Sehari dua ni, na'udzubillah min zalik. Berlaku masyarakat kita, Allahu Akbar. Kalau orang kafir persendakan orang Islam, persendakan agama, Quran ke, dia nak pijak bakar tu, biasa dengar dah memang musuh, kan? Orang kafir ni mulut daripada mulut orang Melayu, mulut orang Islam sendiri, hidup kita bercampur dengan orang-orang Islam, mak ayah dia Islam, ulama keliling kelalang dia, tiba-tiba boleh hina Islam, na'udzubillah. Boleh hina Islam, boleh keji Islam, keji Al-Quran, keji Nabi, maki Nabi. Allahu Akbar. Ini berlaku, kan? Suasana ni Malaysia. Dalam keadaan ilmu, ulama, mufti keliling kelalang kita ni. Ustaz-ustaz dalam kampung, satu-satu kampung, satu-satu taman, berapa orang ustaz tu ada situ? Tiba-tiba boleh cakap menyebabkan murtad dah zahirnya. Na'udzubillah. Ni akidah ni. Akidahnya asasnya ilmu. Ilmu ni kena belajar. Bila tak belajar macam-macam jadi. Walaupun undang-undang kuat ke, dia tak belajar tak jadi apa. Undang-undang nak hukumnya undang-undang ni. Tapi sebelum pada tu ramai yang tak faham, tak reti. Jadi menyebabkan ramai yang terkeluar akidah, rosak akidah, kita sampai nak hukum je. Jadi asasnya ilmu. Kena belajar ilmu akidah. Kemas, kejat. Belajar biar banyak kitab akidah. Kalau kitab-kitab turas ni masya-Allah, kan? Kalau kitab turas, kalau di pondok tu kitab akidah saja. Kitab Faridatul Faraid, Sirajul Huda, Aqidatul Awam, kitab Durus Samin, Aqidatun Najin. Kitab-kitab Jawi saja tu, Faridah tu 19 muka dan khotam tu masya-Allah. Mengenal sifat Allah, bawa kepada keyakinan kepada Allah. Maknanya akidah, nak sebut akidah, mantapkan akidah. Dia duk ragu, Allahu Akbar. Itulah suasana dia. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk kita melayari kehidupan kita ni, saki-baki kehidupan kita ni dengan keyakinan kepada Allah. Tingkatkan keyakinan kepada Allah. Satu orang sahabat, siapa nama dia? Amrin. Siapa? Amrin As-Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, katalah satu perkataan kepadaku yang aku takkan kata dah pada siapa-siapa. Aku tak tanyalah. La as'alu anhu ahadan ghairak. Aku tak tanya dah pada orang lain. Seorang pun aku tak tanya. Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul, kata olehmu, amantu billah. Qul, kata olehmu, amantu billah, aku beriman dengan Allah. Tsumastaqim, kemudian kamu istiqamah ala ta'ah. Teruskan. Berlaku lurus, berlaku terus dengan ketaatan tadi. Tu nak jaga dua perkara ni. Maknanya beriman dan istiqamah di atas keimanan tadi. Payah nak jaga ni. Diganggu, kita sentiasa diganggu, digugat dengan syaitannya, dengan dunianya. Keindahan dunia, kabur dunia ni, syaitan menghias-hias, tazyinus syayatin. Syaitan menghias-hias, mengkaburkan kita daripada kelalaian dunia ni. Kena heret sana, kena heret sini. Ni nak jaga betul suasana tu. Bi'ah imaniyah, bi'ah ubudiyah kena ada suasana. Allahu Akbar. Suasana agama di masjid, suasana agama di rumah. Di rumah pun suasana agama hidup, masya-Allah. Amal, taat, tilawah Quran, berzikir. Tu suasana nak bentuk tu.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itulah keazaman kita, mudah-mudahan sempena kita pun menyambut tahun baru awal Muharram, maknanya kita pun ada azam-azam kita, semangat untuk kita tingkatkan amal ibadah kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sikit sebanyak ucapan saya pada pagi ini untuk peringatan diri saya, dan sama-sama kita dapat ambil pengajaran dan kita sampaikan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sambung tahun hadapan insya-Allah. Sambung tahun hadapan 1444 Hijriah, 1444 Hijrah. Jadi sambung pengajian kita, kalau tidak berpindah alam lagi lah. Kalau pindah alam sambung ke lain lah. Wallahu a'lam insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghara. Jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'alna minal muslimina wal mu'minin. Allahumma ja'alna minas solihin wal muttaqin. Allahumma ja'alna minaz zahidin wal mujahidin wal mujtahidin. Allahumma ja'alna minas sabirin wasyakirin wal mukhlisin. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma ja'alna minan najin wal muflihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.